Terima kasih Tuan Yang Di-Pertua. Saya menyambung perkara yang dibangkitkan oleh Yang Berhormat daripada Batu Pahat, yang menyatakan bahawa kemungkinannya ataupun kaitannya antara Naib Chancellor dengan kedudukan beberapa universiti yang mana Naib Chancellornya merupakan wanita. Sebenarnya soal kedudukan universiti dan prestasi universiti tidak ada kaitan dengan gender. Malah kalau kita lihat kedua-dua, walaupun kedua-dua universiti yang Naib Chancellornya adalah wanita, iaitu UKM dan UM, menurun dari segi rankingnya, ranking yang berasaskan kepada Times Higher Education Supplement. Tetapi kita lihat juga Universiti Putra Malaysia dan Universiti Sains Malaysia, lelaki pun turun. Tetapi penurunan ataupun kedudukan ranking itu bukannya berasaskan kepada gender, tetapi kepada faktor-faktor yang lain yang akan saya sentuh apabila saya menjawab mengenai soal ranking yang dibahaskan oleh ahli-ahli Yang Berhormat semasa perbahasan sebelum daripada ini. Mengenai satu perkara yang dibangkitkan, kedudukan Dr. Tan Hock Lim, perkara ini telah pun saya jawabnya dalam sesi yang lepas, di mana saya telah nyatakan perkara-perkara yang telah dilakukan setelah perkhidmatan Profesor Dr. Tan Hock Lim itu diambil oleh Universiti Kebangsaan Malaysia. Dan untuk makluman ahli Yang Berhormat, sebenarnya Profesor Dr. Tan baru bertugas selama 7 bulan di Universiti Kebangsaan, dan dalam masa 7 bulan beliau bertugas, beliau telah dapat melahirkan jaringan yang mengukuhkan hubungan UKM dengan beberapa institusi termuka di dunia, dan ini meningkatkan profil Universiti Kebangsaan Malaysia di peringkat antarabangsa. Selain daripada itu, Profesor Dr. Tan juga telah berjaya menarik sumbangan daripada beberapa syarikat, seperti daripada syarikat industri laparoscopy yang jumlah 6 hingga 7 juta ringgit untuk disumbangkan kepada UKM. Kemudian Covidien Tyco Healthcare menyumbang peralatan bernilai 1 juta ringgit, dan syarikat Carl Stolz menyumbang peralatan bernilai 5 hingga 6 juta ringgit. Dan beliau juga telah dapat berjaya untuk mewujudkan 2 hingga 4 fellowship setahun bagi individu yang diterima untuk latihan di Advanced Surgical Skill Center. Jadi dalam masa 7 bulan, apa yang dilakukan oleh Profesor Dr. Tan kepada UKM, di samping kita juga sewajarnya menyedari hakikat bahawa pendapatan yang didapati oleh Profesor Dr. Tan adalah kurang daripada apa yang beliau dapati sebelum daripada ini. Ya, silakan. Terima kasih Datuk Yang Di-Pertua. Mengenai dengan Naib Chancellor UKM ni, saya dipahamkan beliau akan tamat perkhidmatan tak lama lagi. Jadi apakah perkhidmatan itu akan disambung berasaskan kerana dia itu wanita ataupun kerana prestasi dia? Sebab banyak orang komplain ni, sebab bila Naib Chancellor wanita ni pergaduhan lebih perpecahan lebih besar. Ya, tak tahulah kerana wanita ke yang menyebabkan jadi begitu. Tapi minta maaf, ini bukan buruk sangka pada wanita, tidak. Ya, tetapi yang itu yang menjadi keresahan sekarang ni di Universiti Kebangsaan. Jadi kerana wanita ke ataupun kerana dia tu prestasi dia yang menyebabkan dia akan disambung perkhidmatan nanti? Boleh sambung sebab perkara sama. Sikit perkara sama. Sebenarnya Yang Berhormat, saya ada bangkit perkara ni waktu Kementerian Kesihatan jawab semasa perbahasan titah diraja. Vice Chancellor UKM ini, untuk makluman Yang Berhormat, merupakan Vice Chancellor yang paling tidak popular sekarang ini di kalangan mahasiswa UKM dan pensyarah-pensyarah. Dan beliau juga melantik 3 Vice Chancellor yang paling tidak popular sekarang ini di kalangan mahasiswa UKM dan pensyarah-pensyarah. Dan beliau juga melantik 3 Vice Chancellor yang paling tidak popular sekarang ini di kalangan mahasiswa UKM dan pensyarah-pensyarah.
suaminya sebagai Profesor Anjum di universiti berkenaan, dan Dr. Tan yang disebut daripada Singapura, pakar bedah kanak-kanak ni, adalah juga kawan kepada suaminya. Walaupun dikata pendapatannya lebih banyak waktu di Singapura, tapi memang tak masuk akal, dan beliau patut mengajar dan memberi ilmu kepada pensyarah-pensyarah di Hospital UKM dalam bidangnya. Tetapi didapati banyaknya membuat renovation bilik pembedahan yang dulu 4 jadi 2. Saya nak maklum Muhammad, baru-baru ini ada 6 orang Dr. Pakar Bumi Putra datang jumpa dengan saya khusus di pejabat, 2 kali mohon Dr. Pakar ni meluahkan perasaan yang amat tidak puas hati. Jadi oleh kerana Vice Chancellor ini akan tamat tak lama lagi, apakah ianya akan disambung ataupun diganti dengan Vice Chancellor yang baru. Tapi kalau pihak kerajaan nak popular, eloklah tamat dan ganti dengan yang baru. Terima kasih. Boleh berkenaan perkara yang sama. Okay. Terima kasih. Saya juga dimaklum di fakulti yang menganjurkan bidang perubatan di IPT di negara kita juga banyak diduduki oleh tenaga-tenaga pengajar daripada negara Myanmar. Ada yang mengatakan kerana kepakaran daripada negara Myanmar ini lebih baik dan barangkali lebih murah berbanding dengan Dr. Pakar ni meluahkan perasaan yang amat tidak puas hati. Jadi oleh kerana Vice Chancellor ini akan tamat tak lama lagi, apakah ianya akan disambung ataupun diganti dengan Vice Chancellor yang baru. Tapi kalau pihak kerajaan nak popular, eloklah tamat dan ganti dengan yang baru. Terima kasih. Boleh berkenaan perkara yang sama. Okay. Terima kasih. Saya juga dimaklum di fakulti yang menganjurkan bidang perubatan di IPT di negara kita juga banyak diduduki oleh tenaga-tenaga pengajar daripada negara Myanmar. Ada yang mengatakan kerana kepakaran daripada negara Myanmar ini lebih baik dan barangkali lebih murah berbanding dengan negara-negara lain. Tapi isu yang dibangkitkan oleh rakan-rakan yang berada di pusat-pusat pendidikan tinggi, terutama yang juga terlibat dalam departmen-departmen yang sama, itu sekolah perubatan, mengatakan sebahagian besar daripada tenaga pengajar daripada negara yang disebut sebagai Myanmar tadi, they are not even IT literate. Dia ni tidak pun celik komputer dengan izin. Jadi bagaimana kita mendakwa yang cost efektif ni boleh membantu meningkatkan tahap pencapaian graduan yang akan dilahirkan daripada fakulti perubatan seperti yang didakwa oleh rakan-rakan kita. Saya mohon Yang Berhormat Menteri boleh menjelaskan sikit perkara ini. Terima kasih. Terima kasih Menteri. Saya nak berbincang mendapat penjelasan mengenai kes Naib Chancellor tersebut. Saya fikir kalau Naib Chancellor tersebut mengambil langkah yang mungkin tidak popular antara kalangan akademik sekarang yang berada di UKM, tapi adalah langkah yang betul dan berpatutan, seperti mengambil pakar-pakar daripada luar negeri yang boleh membawa seperti yang dikatakan 7,000 sponsorship daripada syarikat-syarikat swasta. Ini adalah satu perkara baik. Tentu bila bawa orang yang berkualiti masuk ke dalam universiti, memang boleh jadilah orang yang tidak berpuas hati dengan sistem begitu, sebab kita nak tukar sistem ini menjadi satu sistem yang lebih mementingkan kepakaran dan bukan mementingkan individu ataupun mementingkan siapa yang dia kenal. Okay, terima kasih. Boleh saya sikit? Silakan Perdana Menteri ya. Ya, silakan. Kita last. Terima kasih banyak Datuk Speaker.